Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliq wal khatim lima سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد, InsyaAllah kita sambung semula pengajian kita dalam kitab Qutufus Salihin min Riyadhus Salihin, daripada kitab hadis Qutufus Salihin. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula pada pengajian kita, iaitu kita masuk pada hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-6. Jadi hadis yang ke-6 ni juga cerita tentang marah juga, tapi cumanya kita tidak berpanjang-panjang lah, sebab sebelum ni kita dah mensyarahkan sedikit panjang tentang iaitu hadis mencegah untuk kita tidak rasa marah. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mararan qala la taghdab. Rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala, bahawasanya ada seorang lelaki telah berkata, yakni qala lin Nabi, dia berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ausini, ya wahai Rasulullah, berikan aku wasiat, jadi nasihat aku ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, la taghdab faraddada miraran. Maka Nabi SAW bersabda, jangan marah. Simple saja Nabi sebut. Dia minta nasihat pada Nabi, wasiat pada Nabi. Nabi kata la taghdab, jangan marah. Disebut bahawasanya Nabi SAW itu faraddada mararan. Nabi SAW faraddada miraran. Nabi SAW dia mengulanginya. Dalam riwayat Nabi SAW mengulanginya sehingga tiga kali. Tiga kali Nabi SAW sebut yang sama juga. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah dalam perempuan. Jadi itu dikatakan. Disebutkan oleh ulama tentang perempuan bahawasanya lelaki ni yang bertanya ni siapa? Tuan-tuan dan perempuan yang bertanya itu siapa? Tuan-tuan dan perempuan, disebutkan bahawasanya yang sebut itu tuan-tuan dan perempuan seorang sahabat Nabi yang bernama Jariyah bin Qudamah As-Sa'di. Tuan-tuan dan perempuan, ini seorang sahabat juga, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan perempuan. Jadi bahawasanya dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga pendapat di antaranya disebut Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Ma'rifatus Sahabah, bahawasanya lelaki, kata Imam Abu Nu'aim, anna rajulan alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seorang lelaki yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, nama dia adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Jadi ada riwayat menyatakan bahawasanya Jariyah bin Qudamah, ada juga riwayat mengatakan bahawasanya iaitu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kata para ulama, mana satu? Maka dijawab oleh ulama bahawasanya hadis-hadis ini pernah didatangi, maksudnya hadis seperti ini, persoalan seperti ini pernah ditanyakan oleh beberapa sahabat. Jadi Jariyah bin Qudamah As-Sa'di pernah tanya Nabi macam ni. Begitu juga Sufyan bin Abdullah As-Saqafi juga pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni. Ya ausini ya Rasulullah, beri wasiat kepada aku ya Rasulullah. Nampak tak? Maka Rasulullah SAW pun mengatakan la taghdab. Jangan marah.
tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ini sebenarnya dipendekkan. Pada hakikatnya hadis ini ada sedikit panjang tuan-tuan dan puan-puan, yang mana pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahawasanya seorang lelaki yang bernama Jariyah bin Qudamah itu, dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu ditanya kepada Nabi. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli qawlan yanfa'uni wa aqlil alayya la'alli a'ihi." Ya Rasulullah, beritahu kepada aku, beri wasiat kepada aku dengan sesuatu perkara yang boleh bagi manfaat kepada aku, dan juga satu perkara itu kau berikanlah suatu perkara yang ringan. Aqlil maksudnya sedikitkan perkara tersebut, alayya ke atas aku, la'alli a'ihi, moga-moga aku dapat memahaminya. Jadi dia minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang boleh ikut otak dia lah, yang dia boleh beramal, senang untuk dia beramal dan jadi di sini kita boleh belajar juga sahabat ni dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta apa yang patut untuk dia. Jadi kita ni tuan-tuan dan puan dalam menuntut ilmu begitulah. Jadi orang kata apa, kita tengok kita punya kemampuan kita. Jadi kalau kita belum mampu lagi sekian-sekian dan sebagainya, janganlah kita nak belajar sesuatu yang tinggi kadang. Sebagian orang kadang-kadang dia nak belajar sesuatu tu dia tak pernah belajar ilmu tasawuf. Tapi bila nak belajar ilmu tasawuf terus nak belajar hikam Ibn Athaillah. Terus nak belajar hikam Habib Madian. Terus nak belajar hikam Taqwa Paloh. Hikam terus. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi masih belum lagi dia bersihkan hati. Kitab Penawar Bagi Hati pun tak pernah belajar. Kitab Bidayah Hidayah pun tak pernah lagi belajar. Kitab Minhajul Abidin pun tak pernah belajar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, terus nak masuk hikam. Kan? Jadi kita kena ikut level kita. Sebagaimana sahabat ni datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya pada Nabi, simple saja. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada bagi sesuatu pada aku yang manfaat pada aku dan jangan panjang-panjang." Dapat tak sedikitkanlah sesuatu, la'alli a'ihi, supaya aku ni dapat tangkap, aku dapat sedar, aku dapat faham untuk aku ya Rasulullah. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ditanya macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan satu saja. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dua kalimah. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Kata ulama dalam syarah hadis ini, tuan-tuan dan puan, kenapa Nabi kata jangan marah? Sahabat ni dia minta nasihat secara umum, dia tak pernah cakap apa pun, masalah dan sebagainya. Maka dijawabkan oleh ulama, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW itu mengatakan la taghdab lamma aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadha rajul kasratul ghadabi. Nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tahu perangai dia macam mana. Nampak tak? Jadi orang ini yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tahu perangai dia macam mana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada dia dengan satu benda yang tepat. La taghdab, jangan marah. Jadi begitulah kita boleh ambil faedah daripada hadis ini macam mana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami masalah dalam hullatul masalah, dalam meleraikan masalah. Jadi fokus pada apa yang orang tu bertanya, tuan-tuan dan puan-puan, kan? Jadi sebahagiannya orang kadang-kadang dia memberitahu, tapi benda tu tak layak bagi orang itu. Nampak tak? Jadi itulah kita boleh lihat betapa bijak sananya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nasihat pada tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat tepat dengan apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam syarah huwa tabib fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah doktor di dalam agama. Yu'aliju kullan bin mardihil makhsus. Nampak tak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembuhkan, nampak tak, apa-apa jenis penyakit orang itu yang khusus. Ubatnya Nabi SAW akan bagi. Jadi Nabi SAW faham sahabat ni dia ada sifat marah, dia kuat marah. Nabi SAW menasihati kepada dia dengan sesuatu yang dia berhajat dan dia perlu. Itulah dipanggil hikmah. Hikmah ni kata Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Jauzi, dikatakan al-hikmatu al-fi'lu ma yanbaghi. Fi'lu ma yanbaghi. Hikmah itu adalah perbuatan yang sepatutnya.
wa qaulu yama yanbaghi, dengan juga berkata-kata pada sesuatu yang pada tempatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Wa fi waqtin yanbaghi, dan juga melakukan sesuatu ataupun berkata sesuatu pada waktu yang sesuai. Itu orang yang hikmah. Tapi kalau orang dia tak ada hikmah, kebarang kalian, dia bercakap, dia menyampaikan walaupun benda tu mungkin ada baiknya, tapi tak kena, tak ubat orang, tak sembuh orang. Jadi Nabi SAW ni dia tahu, tengok apa masalah orang ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu Nabi SAW kata tu, Nabi SAW nasihat tu tepat pada dia. Jadi boleh kita ambil contoh bagaimana bagi Nabi SAW ini dalam orang kata apa berhikmah di dalam dakwah dan menyampaikannya. Dan juga kita boleh ambil daripada hadis ini juga faedah bagaimana Nabi SAW dia mengajarkan dengan sesuatu yang layak ataupun selevel dengan seseorang itu mengikuti kadar akalnya. Kerana lelaki ini dia tanya pada Nabi, ya Rasulullah, beritahu kepada aku sesuatu yang bermanfaat, senang untuk aku, dan juga jangan memberatkan aku supaya aku dapat senang berfikir untuk aku beramal. Jadi Nabi SAW tahu apa yang dia nak, maka Nabi SAW tak bagi lebih. Jadi contohnya hari ini kalau kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, kita kena mengajar juga pada masyarakat dengan sesuatu yang selevel mereka, apa yang mereka faham. Ini sebagian orang kadang-kadang dia buka kitab ataupun dibuka sesuatu masalah-masalah yang merumitkan, menyebabkan hari ini orang jadi faham ataupun susah. Tuan-tuan, ataupun senang cerita lebih daripada had fardu ain. Dia jadi fardu kifayah. Dia mengajar pada orang awam, tapi lebih daripada had fardu ain. Menyebabkan orang rasa macam susahlah. Mending kepala tak nak belajar lah. Tuan-tuan, jangan. Jadi kita boleh contoh Nabi SAW itu bila dia sahabat ditanya sesuatu yang mudah untuk dia dan juga jangan berat-beratkan untuk dia. SAW kata simple. Nabi kata la tafadhal. Itu saja ubat yang Nabi SAW mengatakan. Jadi sebab tu kita sebagai pengajar ataupun hari ni tak kisahlah apa-apa pun kita nak share sesuatu. Kan hari ni kita nak share sesuatu dan sebagainya, maka pastikan share tersebut itu tidak mengundang fitnah ataupun mengundang orang menjadi lebih jauh lagi ataupun lebih pening disebabkan perbuatan kita. Nampak tak? Jadi sebab tu sebahagian ulama itu kalau mereka ditanya pun beberapa soalan, kadang-kadang mereka tak jawab. Kenapa mereka tak jawabnya? Kadang-kadang pertama sekali mereka lebih fikir ada orang yang lebih layak untuk jawab. Yang kedua, mereka mengatakan tak semua patut mereka jawab dan ada waktu yang boleh mereka jawab tak sesuai untuk semua orang dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti Imam Malik radhiyallahu taala, dikayakkan Imam Malik pernah dalam satu majlis ilmu dia, maka orang bertanya dia dengan 46 soalan. Maka yang Imam Malik radhiyallahu taala menjawab soalan itu hanya 16 soalan. Puluhan lagi Imam Malik radhiyallahu taala tidak menjawab. Nampak tak tuan-tuan? Sebagai ulama salaf mengatakan, dikata di antara yang terbaik ni'mal qaul, sebaik-baik perkataan yang dikatakan adalah la adri. Aku tak tahu. Sebagai ulama macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ada benda-benda yang terkadang tak sesuai untuk diucapkan pada khalayak ramai, jangan ada cakap. Itu akan mengundang fitnah. Jadi cerita kita kepada orang-orang awam ni selevel baik. Yang orang kata apa, mudah untuk mereka faham, beramal untuk bawa ke akhirat. Tak payah kita nak berpanjang-panjang sebagainya. Itu semua benda-benda yang fardu kifayah. Maka tuan-tuan dan puan-puan memeningkan orang awam. Jadi kita boleh belajar macam mana bagi Nabi SAW itu nampak tak, memberikan wasiat yang khusus yang sesuai untuk orang yang penanya tersebut memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah hikmahnya Nabi SAW. Kemudian kata para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak? Dikatakan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat ini bila bertanya, nampak tak? Bila bertanya berwasiat, dia minta pada Nabi SAW, ya Ausini ya Rasulullah, beri wasiat kepada aku ya Rasulullah.
Maka makna wasiat tersebut tuan-tuan dan puan, yakni ya Rasulullah silni ila ma yanfa'uni dinan wa dunya. Iaitu maksudnya ya Rasulullah berikan wasiat kepada aku sesuatu yang bermanfaat kepada aku, baik pada agamaku, agama maksudnya akhirat, dan juga baik pada dunia itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya macam tu. Jadi di sini kita boleh faham juga, apabila kita bertanya satu soalan, kita belajar satu ilmu, pastikanlah ilmu tersebut itu seimbang. Ada sebahagian orang kadang dia tinggalkan ilmu akhirat, saya nak ilmu akademik saja. Tuan-tuan dan puan, tapi ilmu akhirat dia tak ada apa. Tak boleh. Sebab ilmu sebab ilmu akhirat seperti ilmu tauhid, ilmu fiqh, itu semua tu ilmu-ilmu yang fardu ain. Maka tak dapat tidak seorang tu mesti wajib belajar. Maka dia tak boleh nak kata saya nak belajar ilmu akademik saja. Yang begitu juga mesti seimbang ilmu dunia. Sebagian orang dia tak nak ilmu dunia semata-mata. Dia kata tak nak saya ilmu dunia. Penting juga. Mesti seimbang. Tuan-tuan dan puan. Kerana ilmu dunia ni tuan-tuan dan puan, walaupun macam tu, kata para ulama dia adalah fardu kifayah. Tuan-tuan dan puan, kalau tak ada orang yang belajar, dosalah. Sebuah kaum tu yang mana tak ada orang yang belajar tentang daripada ilmu kedoktoran, ilmu apa lagi engineering dan sebagainya, maka ini diperlukan. Orang Islam, umat Islam, negara Islam perlukan tuan-tuan dan puan. Maka seimbang. Jadi dikatakan Al-Imam Az-Zuhri begitu, Al-Imam Al-Azhari. Imam Az-Zahari mengatakan maksudnya sahabat ni bertanya sesuatu yang manfaat untuk dunia dia dan juga akhirat dia. Jadi itu dikatakan. Kemudian kata para ulama, daripada hadis ini kita boleh lihat begitu kalam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan daripada kalam jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Iaitu maqalla lafzuhu wa kasura ma'nahu. Jawami'ul kalim iaitu lafaz yang sedikit. Jawami' maksudnya penghimpun semua kata-kata yang banyak. Kalim maksudnya dengan jamak, maksudnya kalimah. Asalnya kalimatun, tapi dia kalim maksudnya kata-kata. Maksudnya Nabi SAW percakapan dia cakap sedikit, lafaznya sedikit, tetapi maknanya banyak sekali. Dan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tapi difahami. Sahabat terus faham. Ini dipanggil jawami'ul kalim. Biasanya ada pada orang-orang yang hikmah, khususnya para nabi-nabi. Perkataan mereka sedikit tetapi membawa makna yang bermanfaat dunia dan juga akhirat. Itulah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan temukan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan benda yang simple saja. Salah satu hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak berkata pun, dengan isyarat saja sudah difahami oleh sahabat. Contoh, datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepada aku. Sahabat ni minta juga wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluarkan lidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'asyara ila lisani. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk dengan jari dia macam ni. Hadza kata Nabi. Sahabat faham. Sahabat terus tak ada nak tanya apa semua, faham. Tentang perempuan. Maknanya kena jaga lisan. Lisan ni kena jaga, jangan bercakap oleh yang buruk. Sahabat faham. Maksudnya kena jaga lisan, bercakap oleh yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berisyarat. Kemudian Nabi kata hadza, itu sudah difahami. Ini dipanggil jawami'ul kalim. Tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Katanya ulama, di antaranya tuan-tuan dan puan, Al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari mengatakan apa? Dia kata maksud jawami'ul kalim. Dia kata wa balaghani anna jawami'al kalimi anna Allah yajma'ul umur katsiratan allati kanat tuktabu fil kutubi qablahu fil amri al-wahid wal amrayn aw nahwa dzalika. Kata Imam Al-Bukhari, dia kata apa? Abu Abdullah, bukan Imam Bukhari. Imam Bukhari. Imam Bukhari, wa balaghani anna jawami', dan telah sampai kepada aku anna jawami'al kalim, bahawasanya makna jawami'ul kalim itu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala
yajma'ul umur katsira. Allah Taala menghimpunkan dengan perkara-perkara yang banyak yang mana telah ditulis pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nampak tak? Fil amril wahid, dengan satu urusan yang satu saja ataupun dua saja. Maksudnya pada lafaz percakapan yang mungkin satu saja tetapi sudah disebut dah daripada ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang dahulu dan juga ilmu-ilmu yang datang. Tuan-tuan, ini yang dipanggil Jawami'ul Kalim, kata Imam Bukhari. Tuan-tuan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu salah satu kelebihan dia ada Jawami'ul Kalim. Jadi biasanya juga berlaku kepada orang-orang soleh, seperti Luqman bin Hakim. Luqman bin Hakim itu bukan Nabi. Saya dah pergi makam dia dekat Alexandria, Iskandaria, tuan-tuan, sebelah dia makam Nabi Allah dia alaihi wassalatu wassalam. Jadi Luqman Hakim, tuan-tuan, nampak tak? Luqman Al-Hakim. Dan perempuan dia panggil Al-Hakim tu bukan nama dia. Al-Hakim itu nisbah dia, sebab dia sebagai seorang yang ahli hikmah, dia panggil Al-Hakim. Tapi nama dia Luqman, tuan-tuan dan puan. Dan dia ni ada anak ramai. Anak tu semua soleh, tuan-tuan dan puan. Dan banyak wasiat dia, ya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bahawasanya dia adalah lelaki yang soleh, banyak memberikan nasihat kepada anak-anak dia, tuan-tuan dan puan. Jadi perkataannya Masya Allah, perkataannya hikmah, tuan-tuan dan puan. Itu juga orang yang digunakan Jawami'ul Kalim. Salah satu kalamnya yang saya ingat, itu kata Luqman bin Hakim, dia kata la tuksiru ta'am, jangan kamu perbanyakkan makan. Nampak tak? Dengan perbanyak, li'anna tuksirul ta'am, kerana kamu perbanyakkan makan daripada makan. Nampak tak? Membuatkan kamu yuklil ibadah, mengurangkan ibadah tak? Nampak tak? Mengurangkan ibadah kamu. Jadi itu satu kalam yang simple tapi Masya Allah betul. Orang kalau makan banyak jadi malas. Bila malas ibadahnya kurang. Tuan-tuan dan puan, kan? Auqamaqalahulah, kata Luqman Al-Hakim. Tuan-tuan dan puan. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan la taghdab. Jangan marah, tuan-tuan dan puan. Nampak tak, itu dikatakan. Kata para ulama, apakah maksud yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah? Disebut dalam syarah, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi, dan sesungguhnya telah berselisih pendapatlah beberapa ahli ilmu fi makna qaulu sallallahu alaihi wasallam, pada makna baginda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Ada aqwal di atas beberapa pendapat. Jadi ulama yang mensyarahkan berbeza-beza pendapat. Yang pertama kata ulama Al-Imam Al-Khattabi, dia kata maknanya la taghdab, jangan marah, maksudnya ijtanib asbab ghadabi, hendaklah kamu hindari dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan sebab-sebab kemarahan kepada kamu. Nampak tak? Wala tata'arrad lima yajlibu, dan janganlah kamu menceburi di dalam sesuatu benda yang boleh mendatangkan kemarahan antara perempuan. Itu kata Imam Al-Khattabi. Jadi bila kita faham, kalau kita tahu benda tersebut boleh mendatangkan kemarahan kepada kita, maka kita stop benda tersebut supaya kita jangan marah. Begitu katanya Imam Al-Khattabi. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan. Dan waqala akharun, dan beberapa kata dan berkata juga ulama-ulama yang lain, maksud la taghdab itu kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Itu salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat ni, jangan marah. Nampak simple tapi sebenarnya benda yang sangat besar. Kerana kata para ulama, tuan-tuan dan puan, li'anna a'zama yansha'u 'inda al-ghadab al-kibir. Kerana apabila seseorang itu dia adanya perasaan marah, perkara pertama sekali yang akan datang daripada sifat dia adalah al-kibir, sombong, takabur. Dia orang kalau marah pasti dia akan bercakap-cakap yang benda yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda yang suka mencakap besar, tuan-tuan dan puan. Jadi itu di antara yang disebutkan, tuan-tuan dan puan. Jadi ada para ulama menyatakan macam itulah. Daripada syarahan hadis ini. Baik. Dikatakan, disebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab. Itu
dalam riwayat 3 kali. Disebutkan salah samara. Dalam satu riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus cakap dengan sahabat ni, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Tapi apa yang kita baca dalam riwayat ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulanginya beberapa kali kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi beberapa kali. Tapi dalam riwayat Ibnu Syaibah mengatakan 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 3 kali itu dalam perempuan. Kenapa 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka disebut oleh ulama tuan-tuan dan perempuan, kenapa Nabi SAW sebut sampai 3 kali kepada sahabat ini, tuan-tuan dan perempuan? Nabi SAW nak bagi penegasan bahawasanya marah itu salah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Nampak tak? Kata Imam Al-Baghawi, dia kata apa? Dia kata, kenapa Nabi SAW sebut sampai 3 kali? Kata Imam Al-Baghawi, kenapa? Lamma ra'a, kerana Nabi SAW faham, Nabi SAW tahu. Nampak tak? Bahawasanya segulur kerosakan, mafasid. Kerosakan, kejahatan. Allati tata'ar al-insan. Yang mana ianya datang ataupun timbul yang dilakukan oleh manusia itu adalah datang daripada sifat syahwah yang datangnya daripada sifat kemarahan. Katanya dia kata innama hiya min syahwati wa min ghadab. Kerana Nabi sebut sampai 3 kali ni, kerana apa? Kerana tuan-tuan dan perempuan, kerana segala kerosakan, kejahatan tu yang berlaku tu adalah kerana sifat nafsu dia dan juga kemarahan. Itu kata Imam Al-Baghawi. Jadi sebab tu Nabi SAW ni dia cakap sahabat 3 kali supaya sahabat ini dia tanabih, tuan-tuan dan perempuan. Nampak? Kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, Nabi SAW sebut sampai 3 kali itu wa yuhtamal ayyakuna min babit tanbih. Nampak tak? Jadi kebarangkali Nabi SAW kata macam tu, kata Imam Ibn Hajar, oleh kerana untuk menegaskan sahabat ni, bahawasanya jangan sesekali marah, kerana marah ni sangat-sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itulah Nabi SAW menyebutkan 3 kali. Contoh hadis yang lain, Nabi SAW pernah bertanya sahabat-sahabat, tanya kepada sahabat, mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nak tak aku cerita kepada kamu dengan suatu beberapa perkara yang perkara ini merupakan dosa-dosa yang sangat besar. Maka sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, ya kami nak ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Yang kedua kata Nabi, iaitu uququl walidain, orang yang menderhaka kepada kedua bapa. Sampai yang ketiga ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia mengulang banyak kali kalimah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala wa hiya syahadatu zur, ala wa hiya syahadatu zur, ala wa hiya syahadatu zur. Dalam riwayat 3 kali. Dalam satu riwayat daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dia dengar Nabi SAW sampaikan hadis tersebut. Nabi SAW pegang tekan perut dia. Nabi SAW pegang tekan perut dia. Ala wa hiya syahadatu zur. Dalam riwayat Nabi tekan dengan tongkat. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagai ulama hadis mengatakan bila Nabi SAW mengatakan 3 kali benda tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, maknanya benda tersebut sangat baik. Syahadatul zur maksudnya, tuan-tuan dan perempuan, iaitu saksi palsu. Orang yang bersumpah palsu. Syahadah, bersaksi, tuan-tuan dan perempuan, zur itu saksi palsu. Ini dosa yang sangat besar, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tak? Jadi kalau kita tengok satu benda tu tak betul, kita pun kita kata saya saksi dengan sekian-sekian. Jaga-jaga, ini dosa yang sangat besar, tuan-tuan dan perempuan. Itu dikatakan tuan-tuan dan perempuan. Jadi kata para ulama ada makna tu. Kenapa Nabi SAW ulang 3 kali tuan-tuan dan perempuan? Kerana kemarahan ini salah satu benda yang sangat bahaya, yang seharusnya kita semua untuk mengelak daripadanya. Jadi kita tak bahas panjang lah tuan-tuan dan perempuan daripada bab marah ni, kerana kita sebelum dah panjang lah. Tapi kita masuk pada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yugharu wa ghayratullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallahu, muttafaqun alaih. Nampak tak? Disebut bahawasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha cemburu. Allah taala itu cemburu. Dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala wa ghairatullah ayyatiyal mu'minu adalah apabila seorang mukmin mendatangkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, yakni dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Nabi kata sesungguhnya Allah taala itu cemburu. Apakah makna cemburu? Kita nak sebut makna cemburu, tuan-tuan dan puan. Cemburu ni dalam bahasa Arab adalah ghairah. Ghairah ini diambil perkataan daripada ghair ataupun ghairun. Ghairun ni maksudnya berubah. Tuan-tuan dan puan, berubah. Tuan-tuan dan puan. Jadi bila disebut seorang itu cemburu, tuan-tuan dan puan, kata para ulama, iaitu taghayyurul qalb. Orang yang cemburu ni maksudnya hati dia berubah. Bila kalau kita kata contohnya, yang seorang lelaki dia nampak isteri dia bermesra dengan lelaki yang lain. Jadi yang tadi ni suaminya main mindanya okey, bila keluar, bila relax, bila tenang. Tapi bila sebab isteri dia pergi lihat orang lain bermesra-mesra, yang mood yang okey tadi berubah. Itulah panggilan ghairah, cemburu. Jadi kata ulama, di antaranya Imam Qad'iyah, dia kata mushtaqun min taghyir al-qalbi. Iaitu cemburu ini dia ambil daripada kalimah taghyir al-qalb, iaitu mengubah hati. Tuan-tuan dan puan. Dan juga cemburu ini wa yahjanul ghadab. Dia cemburu ni juga akan mendatangkan kemarahan, tuan-tuan dan puan. Wa asyaddu ma yakun zalika baina zawjain. Dan paling dahsyat sekali biasanya berlaku cemburu ni di antara suami dan isteri. Suami dan isteri. Seorang yang bercinta pasti dia akan, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Tapi ini fi haqqi adami. Kata Imam Qad'iyah, ianya adalah pada haknya manusia. Adapun pada Allah, dalam hadis Nabi kata sesungguhnya Allah Taala cemburu. Apakah maksudnya hati Allah berubah? Allah berubah? Jawapan dia dijawab oleh ulama. Dikatakan idfa ghairatu fi haqqin nas. Adapun cemburu yang berubah ni, maksud cemburu yang bermakna berubah hati itu hanya pada hak manusia saja. Yang ini pada manusia saja. Adapun pada Allah Subhanahu wa taala dikatakan wa hadza kullu mustahil. Adapun pada hak Allah ianya mustahil. Li'annahu munazzahun an kulli taghyir wa naqsin. Kerana Allah Subhanahu wa taala itu dia terbebas, dianya suci daripada segala benda-benda yang berubah dan juga benda-benda yang berkurang. Jadi kalau pada manusia, iya betul, hati itu berubah. Tuan-tuan dan puan. Tapi apakah maksud yang dimaksud oleh Nabi? Sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu. Tuan-tuan dan puan, kalau dari segi bahasa berubah hati. Maka dijawab oleh ulama, tuan-tuan dan puan, maksudnya di antara Imam Qad'iyah juga sebut, tuan-tuan dan puan, yuhtamal an takuna al-ghairati fi haqqillahi isyaratun ila taghyir hal al-fa'il. Maksudnya Allah Ta'ala ni cemburu, tuan-tuan dan puan. Di sisi Allah, cemburunya Allah Ta'ala ni maksudnya diisyaratkan Allah berubah. Nampak tak? Allah berubah kasih sayang dia kepada seorang yang melakukan diharam dia. Itu maknanya. Jadi dulu mungkin Allah sayang kita, Allah redha kita. Tapi sebab kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Allah cemburu. Bermaknanya Allah marah. Allah berubah. Keadaan ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mungkin kasih. Mungkin lagi Allah Subhanahu wa taala na'udzubillah murka dan marah kepada kita, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi itu dikatakan. Dan berkata Imam Ibn Arabi dia maksudkan, tuan-tuan dan puan, maksud cemburu. Cemburu pada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita faham Allah pun cemburu. Cemburu tu bukan cemburu macam kita ni. Cemburu maksudnya Allah berubah. Yang dulu Allah kasih, Allah jadi tak kasih sebab kamu maksiat. Kata Imam Ibn Arabi, at-taghayyiru muhalu 'ala Allah, bahawasanya berubah itu adalah mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala bidalalatil qati'ah. Qat'iyah, dengan dalil yang qat'iyah. Dalam Quran Allah Taala sebut, dalam hadis Nabi SAW sebut,
dengan dalil qat'i. Fayajib ta'wilahu, maka wajib ditakwil. Jadi kata Imam Ibn Arabi, hadis ni kena takwil. Maksudnya bukan cemburu macam kita ni cemburu, tuan-tuan, tapi maksudnya fayajib ta'wilahu bilazimihi kalwa'i. Maka kata Imam Ibn Arabi, maksud cemburunya Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada hamba dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan janji balasan yang keras azab Allah. Itu maksudnya. Nampak tak? Au iqa'ul uqubah bil fa'il, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dah berjanjikan untuk menjatuhkan hukuman balasan kepada orang tersebut yang melakukan maksiat. Itu maksudnya cemburunya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Itu kata Imam Ibn Arabi. Kata Imam Ibn Furaq, dia kata bahawasanya maksud cemburunya Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba ni adalah hal asi, iaitu keadaan orang yang bermaksiat pada Allah, bintiqamihi fid dunya, untuk Allah Taala balasan orang yang bermaksiat ni di dunia wal akhirah, dan juga akhirat. Itu maksud cemburu Allah. Jadi bukan maksud cemburu ni macam kita faham cemburu Allah pun cemburu. Nampak ada dalam perempuan Allah, ada sebagai orang faham Allah cemburu sampai hati, aku cipta kau, bukan begitu maksud dia. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat pada kita. Allahu Samad. Tuan-tuan dan puan-puan, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahu Samad. Allahu Samad, salah satu nama Allah As-Samad. Apa Samad? Iaitu yahtaju kulla syai'in ilaihi. Nampak tak? Segala sesuatu itu berhajat pada Allah. Tak banyak apa pada sesuatu, tapi semua tu berhajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, maksud Allah Subhanahu Wa Taala ni cemburu bermakna Allah menjanjikan azab. Allah marah, Allah murka. Yang dulu Allah redha, Allah Taala telah murka kepada seorang hamba tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi semua benda tersebut ubah, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan diri kita sendiri. Maka dalam tengok dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairatullah, dan cemburunya Allah Subhanahu Wa Taala ayatil mu'minu ma haramallah, adalah dengan seorang hamba dia melakukan, ataupun seorang beriman melakukan dengan apa, ataupun mendatangkan dengan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan marah, Allah akan murka apabila seorang itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu sesuatu yang diharapkan oleh Allah kita tinggalkan. Nampak tak? Kerana itu mendatangkan akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, al-dzambu, dosa itu, nampak tak? Yusabbib muqtullah. Maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menyebabkan akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sedaya upaya kita tinggalkan, baik kecil ataupun besar dosa tersebut. Maka jangan pernah kita rasa macam selesa di dalam zon melakukan maksiat. Kerana kalau Allah dah murka, tuan-tuan dan puan-puan, maka takut. Katanya para ulama ialah kat dunia ni kita tak nampak lagi Allah, tapi kalau di akhirat dia akan terzuhir, dia akan ternampak, tuan-tuan dan puan-puan. Kat dunia Allah sembunyi kemurkaan. Rahmat Allah Ta'ala tu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala lebihkan lagi. Tapi kalau ke akhirat, Allah Maha Adil. Apa yang kamu buat, Allah balas. Maka akan terzuhir kemurkaan Allah. Berdasarkan hadis, ketika mana sahabat-sahabat manusia datang kepada Nabi-Nabi, Nabi Adam semua, maka Nabi-Nabi ini mengatakan, pergi kamu kepada Nabi sekian. Kerana sesungguhnya hari ini adalah hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak pernah kami lihat kemurkaan Allah. Tuan-tuan, dipanggil Yaumur Ra'usul Makhfud, hari yang mana kepala semua manusia tunduk, tak berani angkat, semua Nabi-Nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antaranya. Jadi insya-Allah kita kesambung lagi dalam mensyarahkan hadis ini. Ada lagi syarahan-syarahan yang disebut oleh ulama dan faedah-faedah yang dikupas oleh ulama dalam hadis ini, insya-Allah taala dalam perempuan. Jadi kita akan sebut nanti apakah perkara-perkara yang
yang Allah Subhanahu wa taala akan rasa marah, Allah taala akan cemburu dengan seorang hamba dia melakukan daripada dosa-dosa. Jadi sekadar itu saja, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.